Ya tuan-tuan dan puan, kita berada sekarang di sesi kedua pelan pengurusan risiko JKR Pulau Pinang. Jadi dari sesi pertama tadi kita ada melihat gambar risiko yang mungkin berlaku pada waktu malam ya. Jika ada pencahayaan, jadi mengurangkan risiko. Risiko yang mungkin berlaku pada waktu siang jika banyak aktiviti dan juga komponen besar di tapak bina, jika dirancang dengan betul akan mengurangkan risiko. Risiko kepada struktur besar, contoh di sini ada struktur dijalankan di laut. Jadi jika perancangan betul, jadi dapat mengurangkan risiko. Risiko juga dapat digunakan dengan adanya signboard mengingatkan pekerja supaya sentiasa memakai peralatan keselamatan, juga akan mengurangkan risiko. Kita telah melihat definisi risiko dan di sini adalah ringkasan daripada definisi tersebut ya. Risiko adalah kaedah logika dan sistematik. Perlunya pelan pengurusan risiko yang disediakan oleh pengurus projek untuk mengenal pasti, menganalisa, merancang dan juga mengkaji keberkesanan risiko. Keberkesanan pengurusan risiko melalui pelan pengurusan risiko. Kita telah selesai sesi pertama yang berkaitan dengan contoh risiko, daftar risiko dan analisis risiko dalam 3 sesi yang kita ada. Dan contoh risiko, daftar risiko dan analisis risiko telah selesai ya, di mana ia melibatkan sesi pertama. Contoh risiko begini 9 contoh risiko. Daftar risiko kita ada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Begini bentuknya bahagian 1, di mana kita telah melihat kategori risiko projek, kadar kemungkinan dan juga kadar impak, dan akhirnya kita melihat bagaimana untuk mendapatkan kadar risiko dari template matrix risiko. Di sini bentuknya bahagian 2, di mana kita mendaftarkan risiko yang kita ada. Analisis risiko juga terdapat 2 bahagian, bahagian 1 dan juga bahagian 2. Begini bentuknya bahagian 1 dan begini bentuknya bahagian 2 ya. Selesai contoh risiko, daftar risiko dan juga analisis risiko di sesi pertama. Sesi kedua, kita akan melihat pelan pengurusan risiko, laporan status risiko dan juga laporan akhir risiko. Kita pergi dahulu kepada pelan pengurusan risiko ya. Tuan-tuan dan puan boleh lihat fail pelan pengurusan risiko. Contoh pelan pengurusan risiko ada dalam fail. Dan begini bentuknya pelan pengurusan risiko. Kita boleh masukkan nama projek kita dan status bina, di mana kita masukkan tarikh hari ini, hari yang kita membuat dokumen kita, pengarang, disebabnya dan juga section yang kita masukkan supaya kita boleh monitor perkembangan dokumen yang kita buat ini dari semasa ke semasa. Di dalam dokumen ini juga terdapat ringkasan profil risiko, di mana kita boleh masukkan nama projek dan juga ringkasan risiko yang kita perolehi daripada analisis risiko ya. Dan kita ada kandungan, bahagian kandungan di dalam laporan dan juga lampiran dan senarai gambar rajah. Dalam dokumen kita juga ada perancangan pengurusan risiko, di mana perancangan ini dilaksanakan sebelum kita ada sesi perbincangan ni ya. Dan untuk tujuan dokumen ni kita boleh isi yang mana berkaitannya. Dalam dokumen ni juga kita ada template daftar risiko yang kita bincangkan sebelum ni, dan ada juga template analisis risiko ya. Kita daftar risiko, kemungkinan ada 10 risiko yang didaftarkan, tapi dalam 10-10 itu mungkin hanya terdapat 3 yang ekstrim
yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kita ambil ketiga-tiga tersebut, kita analisis dalam template analisis risiko satu persatu. Jika kita ada helaian nombor 1 di sini, helaian nombor 1 mewakili satu risiko, helaian nombor 2 mewakili risiko kedua, dan helaian ketiga mewakili risiko ketiga, dan seterusnya, begitulah. Dokumen pelan pengurusan risiko, kita pergi kepada laporan status risiko. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat contoh laporan status risiko di dalam fail yang sediakan. Begini bentuknya muka pertama laporan status risiko, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan nama projek. Jadi laporan status risiko terdapat borang, terdapat borang di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan risiko semasa dan juga risiko baru. Katakan semasa penyediaan dokumen pelan pengurusan risiko, kita ada 10 risiko, kita letakkan di dalam risiko semasa, dan semasa status risiko, laporan status risiko, kita ada risiko baru tambahan kepada 10 risiko tersebut, kita boleh masukkan di sini, dan juga isu-isu yang perlu tindakan segera, implikasi kepada projek dan pencapaian, serta pengajaran dan iktibar yang kita perolehi daripada penyediaan pelan pengurusan risiko ini. Ini bahagian di mana perlunya ada tanda tangan daripada pengurus projek dan juga pengurus program. Laporan status risiko dan juga laporan akhir risiko. Tuan-tuan dan puan boleh lihat dalam fail kita. Begini bentuknya muka hadapan laporan akhir risiko. Tuan-tuan dan puan boleh masukkan nama projek. Laporan akhir risiko dia bentuknya macam summary lah, summary. Kita masukkan nama projek, maklumat projek kita, dan maklumat risiko projek, berapa bilangan yang telah berjaya, berapa bilangan yang telah diurus, berapa mesyuarat yang kita telah jalankan, susulan, tambahan dan sebagainya. Dan kita senaraikan risiko yang berjaya dirawat dari permulaan projek hingga akhir projek, dan juga risiko yang tidak berjaya dirawat. Dan di sini kita ada bahagian statistik risiko, di mana kita masukkan peratus risiko yang berjaya diurus dan juga peratus risiko yang gagal diurus. Faedah diperolehi projek dan juga pencapaian projek adalah adakah projek dapat disiapkan di dalam masa, kos dan juga kualiti yang ditetapkan. Dan di sini bahagian perakuan ditandatangan oleh pengurus projek dan juga pengurus program. Kita selesai pelan pengurusan risiko, laporan status risiko dan juga laporan akhir risiko, keseluruhan daripada asal-asalnya contoh risiko, daftar risiko dan juga analisis risiko. Sesi pertama dan kedua kita membincangkan definisi risiko tadi, pelan pengurusan risiko untuk mengenal pasti, menganalisa, merancang dan mengkaji keberkesanan risiko, mengkaji kaedah pengawalan risiko. 3 dokumen utama: pelan pengurusan risiko, laporan status risiko dan laporan akhir risiko, di mana pelan pengurusan risiko disediakan pada permulaan projek, laporan status risiko disediakan secara berkala
sama ada tuan-tuan dan perempuan ingin menyediakan laporan status risiko setiap kali adanya mesyuarat tapak, mesyuarat teknikal dan sebagainya, bergantung kepada seriusnya setiap risiko tersebut yang ada dalam projek, dan juga laporan akhir risiko pada akhir projek. Kita telah selesai sesi pertama dan juga sesi kedua dalam sesi perbincangan kita, dan seterusnya kita akan pergi kepada sesi ketiga yang berkaitan dengan penyediaan pelan pengurusan risiko sebenar untuk projek ini. Pelan pengurusan risiko. Terima kasih.